Assalamualaikum dan selamat petang. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 4 Mac 2021 bersamaan 20 Rejab 1442 Hijri. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi. Jika anda disabitkan kesalahan menyebarkan berita palsu, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Baik, kita akan teruskan dengan berita yang viral. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai Polis Diraja Malaysia telah membuat 71,392 pemeriksaan pada Selasa 2 Mac bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seramai 3,412 pasukan pematuhan melibatkan 15,310 anggota telah membuat pemantauan di 6,206 buah restoran, pasaraya 4,209, bank 3,901, penjaja 2,386, pasar awam dan tani 2,568, di kilang 1,589 dan pejabat kerajaan 1,078. Turut dipantau ialah tempat ibadah 3,392, tempat riadah 1,546, terminal pengangkutan darat 1,997, terminal pengangkutan air 307 dan terminal pengangkutan udara 120. Semalam seramai 305 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP dan daripada jumlah itu 296 di kompaun, 8 lagi direman manakala 1 dijamin. Kawalan Sempadan Negara Operasi Benteng semalam telah menangkap 12 orang parti dan merampas 2 buah kenderaan darat. Dalam operasi itu, pihak berkuasa turut mengesan 129 buah bot kapal di perairan negara melalui 5 operasi penglihatan. Selain itu, seramai 14 orang parti turut diusir menerusi 2 operasi pengurusan Op Benteng melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AKSEM serta agensi-agensi keselamatan lain turut menjalankan 446 sekatan jalan raya SJR. Operasi sanitasi awam pada 2 Mac sebanyak 77 operasi sanitasi dilakukan meliputi 28 zon merah, 8 zon jingga, 8 zon kuning dan 2 zon hijau di seluruh negara. Operasi sanitasi ini melibatkan 336 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan 190 pihak berkuatkuasa tempatan PBT serta 67 buah jentera JBPM. Secara kumulatifnya sebanyak 17,772 operasi sanitasi yang merangkumi 146 zon telah dilakukan sejak 30 Mac 2020. Operasi sanitasi melibatkan pusat perniagaan kawasan perumahan termasuk PPR, tempat awam, pasaraya dan bangunan kerajaan. Bagi kuarantin wajib pula, pada 2 Mac seramai 816 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan semuanya telah dikuarantin di stesen-stesen kuarantin di seluruh negara. Secara kumulatifnya sejak 24 Julai 2020, seramai 135,018 individu telah pulang ke tanah air dan kesemua ditempatkan di 76 hotel dan 13 institut latihan awam serta institut pengajian swasta di seluruh negara. Bagi tapak binaan, pada 2 Mac, anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melakukan 42 pemeriksaan tapak binaan di seluruh negara. Daripada jumlah itu, kesemuanya mematuhi SOP. Saringan wajib pekerja asing seramai 8,824 warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu, 36 orang didapati positif COVID-19. Seterusnya, Pusat Pemberian Vaksin PPV di beberapa daerah di negeri ini sudah mula menerima vaksin COVID-19 bermula 1 Mac 2021 dalam usaha mendukung kerajaan bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Antara PPV tersebut adalah Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak, Hospital Gerik, Klinik Kesihatan Seri Iskandar, Klinik Kesihatan Setiawan, Klinik Kesihatan Kerian, Klinik Kesihatan Pengkalan Hulu dan Klinik Kesihatan Lenggong. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak dan agensi yang terlibat, terutamanya Polis Diraja Malaysia PDRM di atas kerjasama yang diberikan dalam melancarkan perjalanan dan keselamatan sepanjang proses penyerahan vaksin dilakukan. Mana-mana individu yang dijangkiti atau disyaki berkontak rapat dengan pesakit COVID-19 akan dipakaikan gelang peranti pengesanan berteknologi tinggi bermulai 11 Mac 2021 ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, turut akan dipakaikan gelang pengawasan berkenaan adalah individu dalam pengawasan PUS. Pelaksanaan peranti pengesanan tersebut termasuk dalam 5 peruntukan baru yang dimasukkan ke dalam Ordinan Darurat Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021.
Kerajaan Malaysia menyambut baik kewajipan vaksin COVID-19 kepada bakal jemaah haji tahun ini oleh Kerajaan Arab Saudi. Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengambil maklum dan menyambut baik ketetapan Kerajaan Arab Saudi melalui Menteri Kesihatan Tuan Yang Terutama Dr. Taufik bin Fawzan Al-Rabiah yang mewajibkan vaksin COVID-19 ke atas bakal jemaah haji tahun ini. Usaha ini menzahirkan komitmen Khadim Al-Haramain Al-Sharifain Raja Salman Abdul Aziz dan Kementerian Kesihatan Arab Saudi dalam memastikan kesihatan jemaah haji seterusnya kelancaran ibadah haji pada tahun ini berada dalam keadaan yang terbaik. Bagi urusan vaksinasi bakal jemaah haji Malaysia, beliau masih menunggu maklum balas daripada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tuan Yang Sheikh Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Bentin berkenaan jumlah kuota jumlah haji daripada Malaysia yang dibenarkan pada tahun ini. Task Force Operasi Pematuhan SOP PKP sejak Rabu 3 Mac 2001. Pemeriksaan SOP yang telah dijalankan adalah sebanyak 71,392, pasaraya 4,209, restoran 6,206, bank 3,901, kilang 1,589, pejabat kerajaan 1,078, sebanyak 305 individu yang ingkar arahan SOP, 296 individu telah dikompaun, 8 direman, manakala 466 sekatan jalan raya telah diadakan di seluruh negara. Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 berkuat kuasa 11 Mac 2021. Merangkumi pindaan 5 peruntukan sedia ada dan penambahan 5 peruntukan baru. 5 pindaan sedia ada, Seksyen 21-1, tafsiran pengawal diberi kuasa, tafsiran pegawai kesihatan persekitaran, Seksyen 10, kehendak supaya memberitahu tentang penyakit berjangkit, Seksyen 24, penalti am, Seksyen 25, pengkompaunan kesalahan dan 5 peruntukan baru, Seksyen 15A, perintah bagi memakai peranti pengesanan, Seksyen 21A, arahan Ketua Pengarah, bahagian IVA, penguatkuasaan, Seksyen 22A, kesalahan oleh pertubuhan perbadanan, manakala Seksyen 31, kuasa membuat peraturan-peraturan. Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 berkuat kuasa 26 Februari 2021. Tujuannya menetapkan standard minimum perumahan dan pusat asuhan kanak-kanak bagi pekerja dan tanggungan mereka. Penginapan untuk pekerja yang tidak ditemani oleh tanggungan penginapan pusat, objektif utama memberi kuasa pada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan Pengarah Tenaga Kerja Sabah dan Sarawak memastikan operasi penguatkuasaan secara berserpadu dan menyeluruh dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, memperluas pemakaian Akta 446 bagi negeri Sabah dan Sarawak. 74 kluster aktif dilaporkan. Kes baru hari ini 487 kluster dalam pantauan dan kluster penjara seberang perai adalah kluster yang paling lama yang masih dipantau. Kluster Batu Empat, Jalan Pelabuhan, Jalan Apas Empat, Kebun Baru. Seterusnya, Kampung Gedang, Jalan Sikamat Lama, Bukit Marak, Hilir Sungai Keluang, Perusahaan Baru, Jalan Lapangan Terbang, Mayang, Teknologi Emas, Pasai, Jalan Cangkat Jong, Jalan 11, Mayang Pasir, Penjara Jalan Sungai Jelok dan Teknologi Lot 6, Jalan Setiawangsa, Jalan Tampoi Besi dan juga yang terakhir Pulau Rusa, Industri Mahkota, Jalan Sementa dan Jalan Ho Pin. Baik, 11 kluster baru dilaporkan hari ini melibatkan 9 kluster tempat kerja, 1 kluster komuniti dan 1 kluster membabitkan kumpulan berisiko tinggi. Dan kluster-klusternya ialah Jalan DPB Lama, Jalan PKNK 16 Kedah, Seri Jeletung Pahang, Jalan Bacok Kelantan, Jalan Sikamat Lama Negeri Sembilan, Kampung Gedang Melaka, Selangor dan Johor dan Jalan Anak Gasing Selangor, Jalan Perubatan Selangor, Tapak Bina Jalan MP Selangor dan Belakong 1 Selangor dan yang terakhir Jalan Utarit Selangor. Senarai Mukim Merah di Malaysia mengikut pergerakan 14 hari 18 Februari 2021 sehingga 3 Mac. Kedah, Kuala Muda, manakala di Pulau Pinang, Timur Laut, Barat Daya, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan, di Perak pula Kinta, Batang Padang, Hilir Perak, Manjung dan juga Melaka, Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, di Negeri Sembilan, Seremban, manakala di Pahang, Temerloh, Kuantan dan di Kelantan, Kuala Kerai, Bacok. Di Kelantan, masih lagi di Kelantan, Kota Baru, Panji dan Bangu, Selangor, Gombak,
Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling. Manakala di Selangor, Damansara, Sungai Buloh, Petaling, di Kuala Selangor di Ijuk dan Batang Berjuntai. Manakala di Sepang di Labu dan Dengkil, di Terengganu, Besut, Johor, Batu Pahat dan Johor Bahru, dan di Kuala Lumpur, Batu, Brickfield, Bukit Jalil, Setiawangsa, Kepong, Lembah Pantai, Pandan, Manjalara, Mon Kiara, Ceras dan Duta. Manakala di Putrajaya, Sabah Sarawak di Kuching, Sibu, Miri, Masarodong dan Kapit. Manakala di Sarawak, Bintulu, Kanawit, Betong, Samarahan dan Selangau dan Sabah. 7 kematian termasuk 1 bukan negara akibat jangkitan COVID-19. Baik, 13 kluster yang ditamatkan hari ini menjadikan jumlah kluster tamat adalah 676. Kluster tamat ialah di kluster Seri Lanang, kluster tamat di kluster Jalan Usaha, kluster Jalan Rantau Silau, kluster Kebur Air, kluster Jalan Timah 2 dan kluster Tapak Bina Seri Petaling, kluster Jalan Menerung, kluster Jalan Sulaiman, kluster Jalan Sejahtera. Baik. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Masa yang sama, memperkenalkan pelbagai pakej ransangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit. Langkah ini diambil untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan peniaga. Kesemua 4 negeri PKP, iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang ditukarkan status mereka daripada PKP kepada PKPB. 6 negeri PKPB, iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan ditukar status daripada PKPB kepada PKPP. Pemulihan. Perintah pakai peranti pengesanan antara 5 peruntukan baru dalam Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang akan berkuat kuasa 11 Mac ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata peranti berteknologi tinggi itu berbentuk gelang itu bertujuan mengawal pergerakan individu yang positif COVID-19. Peranti pengesanan itu perlu dipakai selama 10 hari. Dia berkisar kepada 3 keadaan, iaitu confirm case, iaitu mereka yang dirawat di hospital atau dirawat di PKC atau dirawat di rumah. Sekarang kita dah ada CAC COVID-19 Assessment Center yang membolehkan kategori 1 dan 2 diletakkan pengasingan di rumah. Sebab tu kita perlukan peranti khas teknologi terkini. Yang itu satu. Kedua ialah kepada mereka yang disyaki telah dijangkiti penyakit berjangkit. Itu dipanggil PUI, Person Under Investigation. Person Under Investigation ini kita telah buat saringan COVID-19 RT-PCR yang perlu disusuli dengan RT-PCR kerana hubungan mereka dengan kontak rapat yang sangat terdedah dan juga balik daripada kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan merah. Jadi itu dipanggil Person Under Investigation. Yang ketiga ialah kategori PUS, iaitu Person Under Surveillance. Kerajaan Kelantan membuat laporan polis berhubung penyebaran laporan yang mendakwa berlaku potong barisan bagi suntikan vaksin melibatkan 200 kaki tangan pejabat setiausaha Kerajaan Kelantan. Laporan dibuat oleh pegawai khas kepada Exco Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan Muhammad Taufik Ramli di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru pagi semalam. Jadi bermula daripada posting seorang individu
lontaran di Facebook dan sosial media yang lain, di Twitter, dan posting tersebut telah pun viral, menyebabkan memberi satu persepsi yang buruk kepada kerajaan negeri, Jabatan Kesihatan dan KKM itu sendirilah. Jadi terpanggil pada hari ini kami membuat satu report polis supaya yang menyebarkan dan yang memulakan sebaran berita-berita yang berunsur tidak benar dan fitnah ini supaya dijalankan siasatan oleh pihak polis. Usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzzaman atau Nur Sajat dinasihati agar memberi kerjasama kepada pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS untuk menyelesaikan isu yang timbul sebaik mungkin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, tindakan menukar agama bukan tindakan yang bijak. Malah perkataan untuk keluar dari Islam tidak boleh dipersenda kerana ia satu perkara yang serius. Kita mengasihi agama kita yang menjadi tonggak kebahagiaan dalam hidup kita. Kita faham agama, kita ikut agama, kita sentiasa patuh pada agama. Sebenarnya itulah ramuan kebahagiaan. Bukan harta benda, bukan pangkat, bukan kemasyhuran. Tapi siapa yang banyak berpegang kepada agamanya, insya-Allah itulah yang saya nasihatkan pada diri saya sendiri juga dan juga kepada Sajat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari mengulas tindakan kontroversi usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzzaman atau Nur Sajat memuat naik kenyataan video mahu keluar dari Islam. Beliau menegaskan individu yang sengaja mahu keluar dari Islam untuk mengelak diri daripada kesalahan undang-undang syariah boleh dikenakan tindakan. Akta tersebut memperuntukkan denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi kalau individu terbabit nak lari daripada dikenakan tindakan oleh Mahkamah Syariah sebagaimana kes yang kita semua maklum dia dalam proses perbicaraan di mahkamah, dan kalau dia kata nak murtad tu sebab nak lari, maka dia telah melakukan satu lagi kesalahan dalam enakmen jenayah syariah, iaitu Seksyen 5 Kanun Jenayah Syariah Negeri Selangor memperuntukkan mendakwa orang bukan Islam dengan sebab nak lari daripada tindakan itu satu kesalahan. Kementerian Wilayah Persekutuan akan menggunakan data daripada Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi antara Agensi Nasional Laksana bagi mengesan golongan miskin bandar. Langkah itu dilakukan bagi memastikan tiada penerima layak tercicir daripada terima bantuan. Setuju untuk menggunakan database Laksana. Semua agensi lain akan beri maklumat kepada Laksana. Laksana akan buat data klinik untuk mendapat satu data induk. Ini sedang dilakukan sekarang. Jadi dengan menggunakan data induk itu, kita akan cross check siapa dapat apa. Seorang kanak-kanak perempuan 2 tahun maut selepas ditemui lemas dalam besen di rumah pengasuhnya di Batu Maung. Sofia Fatihah Wan Farhan Daniel meninggal pukul 2 pagi 3 Mac selepas menerima rawatan di Ward Pediatric Hospital Pulau Pinang, HPP. Mangsa dilaporkan lemas di dalam besen ketika pengasuh mengambil tuala di kamarnya. Ya, doa lah buat masa ni memang tak boleh nak kata banyak lah sebab kita orang pun tak tahu macam mana dia punya risau. Lepas tu memang kalau boleh tak nak salahkan siapa-siapa lah benda nak jadi. 5 pindaan dilakukan ke atas Akta 342 untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan membendung pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia termasuk pindaan terhadap penalti am di bawah Seksyen 24. Dalam Seksyen 24, Akta 342 tidak dinyatakan jumlah denda apabila kes dibawa ke mahkamah. Biasanya akan dibawa ke Mahkamah Magistrate yang mana bidang kuasa mengenakan denda sebanyak RM25,000. Tetapi pindaan telah dibuat dalam Seksyen 24 di mana denda yang dikenakan adalah berjumlah RM100,000. Pindaan lain melibatkan Seksyen 2/1, tafsiran pegawai diberi kuasa dengan memasukkan mana-mana pegawai kesihatan persekitaran untuk disesuaikan dengan skim perkhidmatan sedia ada. Seksyen 2/1 mengenai tafsiran pegawai kesihatan persekitaran turut dipinda dengan nama jawatan pegawai kesihatan persekitaran menggantikan inspektor kesihatan yang digunakan sejak 2003. Selain itu, pindaan Seksyen 10 membolehkan pengamal perbuatan memberitahu wujudnya apa-apa penyakit.
Baik, seterusnya. Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur dilantik sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS yang baru bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2021. Watikah pelantikan disampaikan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin merangkap Chancellor UMS dengan disaksikan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah UMS Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun dalam satu majlis di Istana Negeri Sabah hari ini. Dengan pelantikan sebagai Pro-Chancellor, kita berharap kedudukan beliau Haji Ji dapat mengeratkan lagi hubungan antara kerajaan negeri dan UMS dalam membangunkan agenda pendidikan di Sabah. Tenaga Nasional Berhad TNB, Lembaga Lebuh Malaysia dan PLAS Malaysia telah melantik kontraktor untuk membaiki kerosakan kabel elektrik di bawah jambatan Pulau Pinang di kilometer 3.2 yang terbakar minggu lepas. Pengurusi TNB Datuk Seri Mahzir Khalid berkata sehingga hari ini syarikat itu masih belum mendapat penuh dari Jabatan Bomba mengenai punca kebakaran yang berlaku. Kontraktor akan masuk ke lokasi pada hari ini untuk tujuan pembaikan yang dijangka mengambil masa selama 119 hari atau 4 bulan untuk dibaik pulih secara sepenuhnya. Punca kebakaran masih dalam siasatan dan kos baik pulih juga masih dalam penilaian. Masyarakat perlu sama-sama berganding bahu memelihara dan memelihara hutan yang semakin terancam ekosistemnya, kata Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Dalam perutusan sempena Hari Hidupan Liar Sedunia hari ini, beliau berkata hutan bukan sahaja menjadi habitat utama flora dan fauna tetapi juga menyumbang kepada ekosistem seperti bekalan air bersih, habitat hidupan liar serta rekreasi. Malah katanya ia juga menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat yang bergantung hidup dengan sumbernya secara langsung. Hutan perlu dipelihara dan dipulihara bagi meningkatkan ketahanan ekosistem yang semakin terancam serta membantu dalam mengurangkan fenomena perubahan iklim. Degresi hutan, perubahan guna tanah, pemburuan dan perdagangan haram akan menyebabkan kepupusan spesies-spesies flora dan fauna, meningkatkan konflik manusia, hidupan liar serta menjejaskan potensi ekopelancongan. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan pergerakan rentas daerah di seluruh negeri kecuali negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara DR Kesihatan Telinga bersama pakar Dr. Ahmad Kushairi Khalid pada malam ini, Khamis 4 Mac 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Seterusnya, jangan lupa untuk saksikan Mencari Khadijah di Forum Perdana Ehwal Islam 4 Mac Khamis 9 malam di saluran TV1 bersama panel Ustazah Asma Harun, panel yang bahagia Datuk Dr. Nur Haifazizah Musa dan juga moderator Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Seterusnya,
5 langkah mudah pendaftaran vaksinasi MySejahtera. Yang pertama, kemaskini aplikasi MySejahtera di App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Dan kedua, klik logo vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, klik vaksin untuk nama anda dan sahkan maklumat anda. Dan yang keempat, klik di sini untuk memberi maklumat tambahan. Dan yang terakhir, jawab soalan dan tekan butang hantar. Ingat, lindung diri, lindung semua. Seterusnya, penghasut anti-vaksin. Barang siapa membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, khabar angin atau berita B dengan niat hendak menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya oleh demikian itu seorang mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap negara atau keselamatan. Anda boleh disiasat mengikut Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan ketakutan atau kegusaran awam. Dan anda boleh mengheret golongan anti-vaksin yang didapati menghasut orang awam untuk menolak pengambilan vaksin COVID-19 ke muka pengadilan. Dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Ingat, penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Khamis 4 Mac. Ingat, jangan lupa untuk mengimbas aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada kerana kita masih lagi dalam usaha untuk melandaikan lekuk COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.